Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang. Saya ucapkan kepada semua rakan-rakan Facebook CIJ dan juga sahabat-sahabat seperjuangan dalam dunia NGO dan juga persatuan-persatuan yang ada di seluruh Malaysia, insya-Allah. Alhamdulillah, kita pada petang ini dapatlah kita bersama-sama secara live di Facebook untuk kita membincangkan topik-topik, kita panggil sembang santai sebenarnya ni. Sembang sejam bersama CIJ. Jadi tanpa melengahkan masa, saya insyaAllah ingin menjemput sahabat kita daripada berjasa sebuah parti politik. Ni kita sembang, bukan kita nak kata kita nak cerita pasal politik, tapi kita nak minta pendapat semua pihak. Ini dan lagi satu sembang sejam bersama CIJ ni baru lagi, dan insya-Allah kita akan bersama-sama dalam wadah perjuangan, wadah Facebook, media sosial dan juga lain-lain. Jadi insya-Allah apa pun saya menjemput kepada rakan-rakan untuk tinggalkan komen di bawah supaya kita boleh berborak dan bersantai. Dan sebelum tu kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey, jadi saya akan menjemput saudara Azwan untuk bersama-sama kita pada petang ini. Assalamualaikum saudara Azwan. Apa khabar? Anda ada di Assalamualaikum mana? warahmatullahi taala wabarakatuh. Dia Baik, baik. okey, mungkin kita kata petang ni agak santai sikit sebenarnya dan nampak serius dengan tajuk yang kita akan bawa pada hari ini, iaitu NGO Islam ditunggang. Ayat tunggang ni kasar sikit kot, atau kerjasama dengan parti politik. Apa pun saya nak tanya Cik Azwan, masih dalam studio ke? Semua okey? Ya, Alright. okey. Alhamdulillah, boleh dengar Boleh boleh, clear. Kita nak Okey. minta tolong juga rakan-rakan di luar untuk tolong, okey, daripada Abang Sata, Assalamualaikum Cikgu, Waalaikumsalam. Okey, Imran kata jelas. Okey, cantik. Jadi kita teruskan soalan pertama kita. Terus ni Azwan, kita tak ada bagi chance. Okey, pandangan sebagai ahli politik bersama dengan apa kita panggil dengan rakan-rakan NGO ni macam mana sebenarnya? Apa yang rakan-rakan politik sebenarnya inginkan daripada NGO-NGO ni sebenarnya? Silakan Azan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Cikgu Izzat, terima kasih menjemputlah hari ni kan di Facebook live Cikgu Izzat bukan mudah untuk bersama-sama dengan perjuangan bukan mudah untuk bersama-sama dengan seorang tokoh pejuang yang cukup adalah isu-isu rakyat lah. Yang paling popular yang saya pernah baca adalah berkenaan dengan isu buru-buru. Sehingga saya dah baca satu posting yang Cikgu Izzat tulis sendiri yang mana beliau dibuang ataupun kalau tak silap saya lah kan, beliau dibuang kerana memperjuangkan isu boleh dengar ke? Hello? Hello? Nampaknya ada masalah teknikal sikit. Kita mungkin minta saudara Azwan untuk masuk ke studio semula. Sementara tu,
Itulah dia puji sangat. Kita cerita pasal dia dia saja saya gurau. Okey. Kita sementara kita tunggu saudara Hazwan masuk semula ke kita punya apa dalam dalam kita punya studio, kita tunggu suara sangkut-sangkut. Saudara Azwan nampaknya kena cari line telefon yang elok sikit ni. Kita kita masih menunggu. Okey. Apa pun topik pada hari ini sebenarnya lebih kepada kita nak meraihkan ataupun menyokong uh, ataupun kita nak semarakkan kita punya hubungan kita sebenarnya di kalangan NGO. Saya nak kongsi sikit sementara kita menunggu tetamu kita kembali ke dalam studio. Saya nak bagi tahu kepada semua bahawa uh, dalam dunia NGO ni sebenarnya kita lebih kepada untuk membantu rakan-rakan kita di luar sana sebenarnya, lebih kepada suara rakyat dan juga kepada ramai golongan-golongan yang masih memerlukan. Okey, saya dah dapat hint Saudara Azwan, okey saya panggil dia sekali, kita Okey. kena berborak santai. Dia ada sangkut-sangkut sikit ni. Dia kena ada Okey. talian internet yang lebih baik sebenarnya. Okey. Dia Nak tunggu bantuan, nak tak tunggu lagi bantuan satu. saya. Dia mungkin sebab tadi puji lebih sangat. Itu dia cut off terus. Okey, silakan. Saya bagi laluan Dia kepada tak saudara puji Azwan lebih tadi. Sambung mula. Okey. Okey, dengar ke? Dengar jelas. Okey, baik. Itulah nak puji juga nak puji juga. Tapi saya kira adalah satu inisiatif yang baiklah. Saya kira daripada Cik Izzat untuk kita berikan satu ruang kepada program-program ataupun wacana yang berbentuk pengisian beginilah supaya masyarakat di luar sana bukan sahaja terpaksa berdepan dengan satu ujian cukup dahsyat saya kira, tetapi juga dalam masa yang sama membawa kepada proses menambahkan ilmu berkaitan dengan pelbagai perkara, pelbagai isu-isu semasa dan sebagainya. Baik. Okey. Dia takut sangkut-sangkut lagi ni. Hello. Alright. Saudara Azwan dapat dengar jelas? Okey. Dengar. Baik. Okey, teruskan. Dengar Okey. Berkenaan dengan isu yang kita bincangkan hari inilah. Isu ni sangat panas lah dan juga evergreen saya kira. Sebab bila berbicara tentang NGO Islam, isu NGO Islam ini sangat-sangat isu yang evergreen. Daripada zaman dulu lagi, zaman kebangkitan, kalau kita baca tentang isu buku-buku yang ditulis oleh banyak tokoh-tokoh gerakan Islam, kita akan dapat macam-macam siri, macam-macam versi berkaitan dengan perjuangan demi perjuangan berkaitan yang melabel diri mereka sebagai NGO Islam. Tetapi isu hari ini yang kita nak kupas hari ini adalah bagaimana sebenarnya NGO Melayu, NGO Islam itu, apakah peranan yang sepatutnya dilihat dari kacamata orang politik. Makna kata, orang politik nak apa daripada NGO Islam dan bagaimana, saya suka juga untuk bertanya, nak bagaimana sebenarnya NGO Islam ini nak bekerjasama dengan parti politik. Sebab bila kita berada dalam NGO, saya juga dulu bersama dengan NGO. Saya ada beberapa NGO yang kita kita tubuhkan untuk perjuangkan macam-macam isu, antaranya NGO tentang Melayu Islam, antaranya NGO berkaitan dengan pergerakan pemuda, bagaimana NGO berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Kita berada dalam NGO ini, line ataupun garis sempadan NGO ini dia tidak boleh tidak terlalu jauh politik. Sebab apa? Kefahaman bagaimana melihat bagaimana
itu sinibahnya, kalau kita lihat pada zaman kerajaan Pakatan dapat lihat walaupun dikatakan sebagai zaman kerajaan yang terbuka, walaupun dikatakan zaman kerajaan yang tidak menekan mana-mana NGO, tetapi sebenarnya apabila kita melihat agenda NGO Melayu umpamanya ditinggalkan begitu jauh oleh kerajaan pemerintah 20. Minta maaf Saudara Azwan. Apabila line ya, Line kurang lah. Kita masih sangkut-sangkut lagi tu. Mungkin Saudara Azwan nak cuba ni tak boleh sekali. Dia sangkut-sangkut. Ada komen beberapa orang pun katakan ada sangkut-sangkut gitu. Okey, cuba teruskan. Dah biasa ni masalah teknikal online ni dia biasanya biasa berlaku dan insyaAllah kita cuba. Mungkin Saudara Azwan perlu ni kot. Kita tunggu sebentar. Apa pun tunggu Saudara Azwan kita okey. Dia tengah ni. Okey Saudara Azwan, boleh cuba lagi sekali? Suara jelas tak? saudara cikgu suara cikgu Izzat pun putus. Kita setakat ni kita dapat dengar suara putus-putus tu. Masih lagi. Azwan, cuba anda masuk semula dalam studio. Cuba anda masuk semula dalam studio. Saya risau ada teknikal Okey, keluar keluar sekejap and then try masuk balik. Okey. Okey, sementara tu. Jadi saya kupas sikit apa yang Saudara Azwan ada sebut tadi, iaitu berkaitan dengan peranan NGO ataupun peranan parti politik. Sebenarnya peranan masing-masing adalah berbeza. Cuma parti politik ni dia bermain dengan rakyat, dia main dengan pentadbiran negara, mewakili rakyat. Dan NGO ni adalah lebih kepada untuk memperjuangkan satu-satu perkara yang dirasakan tidak dicapai oleh pihak parti politik. Ini adalah antara perkara-perkara yang penting. Kita panggil timbang tara. Antara NGO dalam satu-satu negara dia perlu ada timbang tara di antara parti politik dan juga NGO. Dan ini yang saya secara peribadi duduk di dalam NGO kerana saya rasakan ada perkara-perkara yang parti politik tidak sentuh ataupun ada perkara-perkara yang mungkin sentuh tetapi tidak secara menyeluruh. Sebagai contoh, kita dalam pembela memang kita perjuangkan Islam agama kita dan juga perjuangan bangsa negara bangsa Malaysia. Ini antara salah satulah. Dan juga sementara tu saya nak kongsikan sedikit komen daripada sahabat-sahabat kita. Mungkin sambil-sambil kita menunggu Saudara Azwan kita, ada cadangan-cadangan sebagai contoh ni daripada Ashraf Ahmad CIJ, ada cadangan tak nak suruh kerajaan gubal undang-undang untuk pesalah yang jual IC. Okey, memang kita akan buat satu desakan yang menyeluruh daripada NGO pembela kepada pihak kerajaan Malaysia untuk kita gubal segera. Dan sementara tu kita tengok Saudara Azwan, sementara tu kita nak ajak sekali membaca ni, ada ni cadangan-cadangan lah tentang undang-undang. Jadi dia ajak NGO, peranan NGO untuk membantu kerajaan untuk gubal undang-undang. Jadi ini antara matlamat lah. Dan satu lagi yang saya boleh baca sementara tu, Mat Cer, bersatu
semua NGO Islam desak kerajaan untuk menghalau warga asing parti. Ini yang kita tengah usahakan lah. Antara salah satu perkara-perkara yang kita sedang usahakan. Okey, saya mungkin tadi ada sikit sangkut-sangkut lah Saudara Azwan. Saya nak tanya Saudara Azwan, mungkin saya masih tak dapat lagi jawapan yang lebih jelas. Sebenarnya sebagai parti politik apa kehendak parti politik sebenarnya kepada NGO semacam kami? Ini kita kena ingat dalam Malaysia ni kita ada dua jenis NGO yang ada sekarang ni, Saudara Azwan. Mungkin Saudara Azwan boleh terima lah kot pandangan saya. Ada satu NGO yang betul-betul NGO. Okay? Satu ni NGO dia betul-betul dia NGO. Dia badan bebas. Dan satu lagi NGO ni ditubuhkan oleh orang-orang politik. Ni ditubuhkan oleh orang politik. Konon-kononnya nak nak buat baik. Padahal gunalah politik. Gunalah parti nak buat baik pun. Apa salahnya, betul? Okey, jadi saya tinggalkan kepada saudara soalan yang tadi, bisa saya ulang. Apa sebenarnya parti politik nak dengan NGO-NGO macam kami ni? NGO yang betul NGO ni, bukan NGO berpolitik. Silakan, Azwan. Baik, kalau kita lihat sendirilah daripada saya suka untuk melihat daripada perspektif politik parti Cina, ya. Saya rasa ini adalah well known secret lah, open secret lah. Bagi politik orang Cina, dia bukan sekadar berpolitik parti politik. MCA yang kita lihat yang baru jadi kerajaan semula 2 bulan ini bukanlah hanya hanya sekadar bendera parti politik. Begitu juga DAP yang menjadi pembangkang puluhan belasan tahun yang kemudiannya menjadi parti kerajaan pemerintah selama 22 bulan. DAP juga bukan sekadar parti politik. Tetapi kalau kita baca lebih dalam, kita perhalusi semula, parti politik orang Cina ini sebenarnya di belakang mereka adalah NGO. NGO yang cikgu cakap NGO yang benar-benar NGO. Bukan NGO yang dibuat oleh parti politik, memperjuangkan rakyat dan hari ini apabila kerajaan sudah menang, dia jilat kerajaan balik tanpa mengira apa sahaja kerajaan salah ke betul ke. Kita lihat itu seni orang politik Cina. Itu seni politik orang Cina kita di dalam Malaysia. Sesuatu yang kita kena akui, kita perlu belajar. Walaupun cikgu hebat tentang BMF, tapi dalam isu pendidikan politik Cina ini, saya nak seru kepada orang Melayu untuk kita belajar dengan politik orang Cina. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat, siapa tidak kenal dengan Dong Zhong? Siapa yang tidak kenal dengan Zhong Zhong? Kedua-dua pertubuhan politik orang Cina ini, dia tidak berselindung. Dia memang berjuang untuk kepentingan masyarakat orang Cina. Isu pendidikan, isu ekonomi, walaupun dah kaya raya tetap memperjuangkan ekonomi. Pendidikan, walaupun ramai orang Cina yang berpelajaran tinggi tetapi tetap memperjuangkan isu pendidikan. Selagi mana apa perjuangan mereka tidak dapat, selagi itulah kita akan hanya dengar Dong Zhong. Walau sesiapa pun, walau bendera politik parti mana pun yang mereka naik sebagai kerajaan, tetapi agenda NGO orang Cina tetap menjadi agenda nombor 1 dalam mana-mana parti politik pemerintah. Sebab itu saya suka untuk kita merenung semula. Kita dah bercakap lama dah berkaitan dengan NGO Melayu Islam. Kita cakap bersatulah orang Melayu melalui NGO. Kita bercakap tentang duduklah orang Melayu dalam perkumpulan NGO orang Melayu Islam. Tetapi akhirnya kita masih gagal untuk, bukan kita gagal untuk satukan. Kalau kita lihat dulu gerakan Tuan Haji Aminuddin yang merupakan Presiden Ikatan Muslimin Malaysia pun berjaya kumpulkan hampir ratusan ribu, malah ratusan ribu rakyat Malaysia dalam satu agenda yang sama. Tetapi akhirnya kita nampak ada bibit-bibit perpecahan. Orang Melayu ni memang dia tidak dapat lari daripada perasaan nak jadi nombor 1 di mana-mana pun. Nak jadi semua betul dalam mana-mana pun. Sebab itu dalam perkumpulan politik dan perkumpulan NGO, orang Melayu Islam perlu tetapkan satu target. Perlu tetapkan satu, orang kata, sebagai demand orang Melayu yang betul-betul. Bukan sekadar, kita nak hapuskan SJKT sampai situ saja. Tetapi kita perlu menyeluruh. NGO Melayu perlu tekan
perlu bersatu untuk pastikan agenda orang Melayu ini bukan sekadar agenda picisan semata-mata. Orang kata on the surface saja orang NGO Melayu ni perjuangkan. Tetapi bila sampai ke tahap pembuatan dasar, bila sampai ke tahap polisi-polisi yang boleh menjamin keselamatan orang Melayu Islam, kita tidak mampu untuk menembus kepada demand itu kepada kerajaan pemerintah. Tidak seperti NGO Dongzong umpamanya, tidak seperti NGO orang Cina umpamanya. Mereka ada substance yang sangat-sangat jelas, pendirian yang sangat-sangat jelas, dan kemudian mereka ini tidak tunduk dengan parti politik. Itu satu perkara yang kita perlu belajar. Orang NGO, dia kena ada substance yang jelas dan dia tidak tunduk kepada parti politik. Dan sebab itu saya kira platform hari ini bukan nak seperti soalan cikgu tadi, apa orang politik nak. Saya kira itu perlu terbalikkan sedikit soalan. Sebab mindset saya apabila memasuki politik ini adalah orang politik perlu bawa pendirian yang besar daripada NGO yang berada di bawah. Sebab kita yakin bahawa NGO kalau benar dia pendirian dia, kalau betul substance perjuangan dia tidak akan mengirit orang kata pilih bulu dalam perjuangan. Tidak seperti orang politik. Orang politik ni nama pun politik, dia memang akan ada pilih bulu. Dia memang ada orang yang disuka. Tetapi badan bukan kerajaan, non-governmental organisation, NGO, sepatutnya dia tidak pilih bulu. Tetapi dia perlu ada, orang Melayu ni perlu ada substance, pendirian yang cukup kukuh, pendirian yang cukup kukuh supaya orang politik boleh bawa agenda ini masuk ke kerajaan, buat seperti apa yang orang NGO nak. Itu yang orang Cina buat sekarang. Berpuluh tahun Cikgu Izzat lebih mengetahui, lebih power dalam perjuangan isu pendidikan. Daripada nothing on UEC. Tak ada apa-apa. Tetapi hari ini UEC diterima masuk dalam banyak sektor kerajaan sudah. Di peringkat negeri-negeri, kerajaan-kerajaan negeri. Saya dengar, saya dapat baca. Ada negeri-negeri yang boleh menerima kelulusan UEC. Betul tak cikgu? So perkara ini, saya tengok NGO Cina ni start daripada kosong. Tidak ada apa-apa. Tetapi mereka ini sangat licik. Mereka pergi berjumpa dengan orang-orang politik, tetapi orang politik sebenarnya dia tidak boleh tidak dengar cakap orang NGO sebab mereka ada substance pendirian yang jelas. NGO tidak boleh bersifat bermusim semata-mata. Saya tahu hari ini NGO di kalangan NGO sedang bertungkus lumus tentang nak buat IC baru, nak desak kerajaan untuk buat IC baru. Untuk apa? Isunya adalah untuk kita settlekan masalah pendatang haram ni. Ada yang melancong daripada luar negara, negara China, negara India. Rekod masuk ada, rekod keluar tidak ada. Maka beratus-ratus ribu lah yang duduk dalam Malaysia yang kita pun tidak tahu siapa punya kerja, malah yang ada sekali jual IC RM300,000. Maka semua ini NGO, perkumpulan NGO sedang berusaha mainkan isu ini, perjuangkan isu ini sehingga ke substan tukar IC kan, minta kerajaan supaya kita revolusi IC kita, supaya kita boleh ada satu orang kata mekanisme yang baru untuk mengenal pasti siapa yang betul-betul rakyat Malaysia, siapa yang hari ini pendatang haram kan. Jadi ada satu perkara yang saya lihat bahawa kedua-dua entiti NGO dan juga orang politik perlu bersatu hati. Iaitu adalah apabila berkaitan dengan pendirian, prinsip perjuangan. Sebab itu orang Melayu kena duduk semula. Hari itu saya pun tak sempat nak menghadiri secara penuh yang dibuat oleh pembela ataupun di Hotel Putra beberapa kan yang berjaya mengumpulkan parti politik dan juga NGO di dalam satu dewan. Dalam satu dewan. Tak silap saya orang UMNO datang, orang PAS pun hantar wakil, bersatu orang Berjasa pun hantar wakil, bersatu pun ada. Saya kira itu adalah satu perkara yang bagus kan. Saya kira kalau bukan disebabkan COVID-19 ni memang saya nak gesa semula, lagi sekali duduk semula, sebab hari ini pun kita lihat kerajaan yang ada ni dia sudah mula mencair,
kan ada yang baru-baru ni dilantik timbalan menteri yang memang rasis. Memang kita tidak boleh nafikan, klik masuk saja akal. Google nama beliau, memang orang tahulah apa perjuangannya, memang tahulah apa yang selalu dibising-bisingkannya, tetapi dilantik sebagai timbalan menteri perpaduan. Adakah kerajaan hari ini tidak belajar daripada kesilapan, ataupun NGO yang sebenarnya tidak mampu untuk menekan NGO yang dulunya mengutuk perbuatan yang sama apa yang dibuat oleh kerajaan hari ini membisu dan menjilat semula kerajaan. Sebab apa? Sebab yang cikgu cakap di awal tadi, ada NGO yang bertalang dua muka, ada NGO yang betul-betul NGO, ada NGO yang berselindung di bawah sebalik parti, dan apabila parti mereka buat salah, mereka tidak akan mengaku salah, malah memperjuangkan dan menjilat parti politik itu sendiri. Ini yang saya katakan betul cikgu. Memang dua golongan NGO ini memang kita perlu sedarkan masyarakat. Saya kira pembela perlu ambil stage ini supaya boleh perkenalkan kepada orang ramai, orang Melayu Islam khususnya. Kalau nak NGO, biarlah NGO kita ni kita belajar daripada orang Cina bagaimana mereka tidak perlu masuk politik pun. Mereka tidak perlu untuk menjilat kerajaan pun. Mereka push kerajaan. Siapa pun di dalam wakil-wakil mereka dalam kerajaan tetap memperjuangkan agenda mereka, tetap sama dengan selari dengan apa yang mereka perjuangkan di dalam NGO. Itu saya punya jawapan yang saya kira bagi saya peribadi puas hati. Tapi di luar sana saya minta sahabat-sahabat di luar sana untuk teruskan komen. Kejap lagi kita akan baca komen-komen dia bersama-sama dengan tetamu kita untuk kita rasa puas hati bahawa dalam sembang sejam bersama CIJ ni bukan dua hala, tetapi kita buat 3 hala, 4 hala. Kita semua orang boleh menyatakan pandangan dan juga soalan-soalan. Boleh tinggalkan soalan juga. Cuma saya nak kongsi sedikit. Dia dah panjang tadi. Saudara Hazwan dah rungkaikan tentang jawapan ada apa parti politik nak sebenarnya. Saya nak kongsikan pada saudara Hazwan, pada satu ketika dulu waktu saya berjuang dalam bidang pendidikan lah, dalam isu guru sebenarnya, kita dijemput untuk buat meja bulat. Itu pun desakan kami sebagai NGO untuk buat meja bulat. Kemudian lepas dalam meja bulat tersebut, lepas dah habis berbincang, berbahas, hentam-hentam waktu itulah, dengan disaksikan oleh seorang menteri pendidikan waktu itu. Saudara Razan tahu tak apa benda yang ditawarkan oleh seorang menteri kepada kami sebagai NGO? Saya masa tu saya muda lagi. Saya budak lagi. Saya dalam sebab dalam dunia NGO ni kita hanya telus satu je. Kita hanya kata benda yang salah kita tegur, yang betul kita sokong. Tetapi dalam perbualan kita, perbincangan kami waktu meja bulat tersebut, menteri tersebut waktu itu dia sudah tersilap langkah kerana ini pendedahan eksklusif bagi siapa yang menonton live ni. Menteri tersebut telah menawarkan satu projek kononnya untuk menampung dana kepada NGO kami. Dan saya tolak bulat-bulat waktu itu. Jadi saya nak bagi tahu ada setengah-setengah orang politik. Saya nak kaitkan dengan apa yang saudara Hazwan sebut berkaitan dengan apa yang disebut berkaitan dengan kita panggil ada NGO yang menjilat, kononnya menjilat lah. Okey, mereka ni sebenarnya bila dah parti mereka dapat memerintah, samalah, tak kisahlah mana-mana kerajaan pun, bila parti mereka memerintah, mereka akan mula meminta-minta projek, dana, macam-macam di luar batas orang biasa sebenarnya. Dan ini yang berlaku sekarang. Kita dapat lihat ada satu NGO yang mungkin saya boleh bacakan salah satu komen yang ada berkaitan. Okey, saudara Azwan, daripada saudara Fazli Nasri, nampak sangat satu NGO yang besar dulu yang berjaya untuk himpunkan bantah ISET, tetapi sekarang dah jadi NGO suara parti politik sahaja. Ini yang saya bagi tahu kepada Hazwan dan saya mengesahkan benda ni. Apabila kami pembela dulu duduk di bawah satu gabungan NGO yang sangat besar dan kita berjaya menyatu padukan dua parti politik satu ketika dulu, dan akhirnya bila dia jadi kerajaan sekarang ni, dia sekarang ni pergi kejar orang-orang yang
kita rasakan tak sepatutnya pun, tetapi dia rasa untuk mungkin ada berkepentingan, dan saya tahu dia punya pengurusi yang sedia ada sekarang ni pun memang ada intention ataupun ada satu keperluan untuk tengah macam-macam lah projek semua. Tapi saya nak bagi tahu kepada saudara Azwan, dalam Malaysia ni sebenarnya ada lagi NGO-NGO yang boleh diharapkan. Masih ada lagi NGO-NGO yang boleh diharapkan, dan kami NGO-NGO ini tidak pernah sama sekali tergugat pendirian kami, malah dengan adanya pengurusi kita iaitu Tuan Haji Aminuddin, kami tak pernah goyah dengan apa-apa tawaran yang diberikan oleh pihak parti politik. Bukan kita sombong, tetapi kita ada pendirian seperti mana saudara Azwan sebut. Kita nak ada satu pendirian iaitu kita kekal dengan NGO, kita menjadi check and balance atau dalam bahasa timbang tara kepada parti politik. Kita nak berkawan sebenarnya. Kita nak bekerjasama. Bekerjasama bukan bermakna kita duduk di dalam, tetapi kita duduk di luar. Kita melihat. Dan kita perlu ingat satu pepatah mengatakan, kalau sayang anak, tangan-tangankan. Ini kita kena ingat. Kalau ada satu parti politik, bila kita nak tangan sikit je dia dah melatah, dia dah tak nak berkawan dengan kita, dia nak sisihkan kita. Ini bukan maknanya dia dah menyisihkan NGO yang sepatutnya menjaga dia dari luar. Ya, kita nak bagi tahu. Ini yang kita harapkan daripada parti-parti politik pula. Contohnya macam saudara Azwan dalam berjasa. Saya pun pernah juga menegur saudara Azwan secara personal. Kita menegur dengan cara yang begitu, kita kata dengan penuh kasih sayang sebenarnya. Kita bagi tahu, tiba masanya parti-parti yang ada yang mungkin sebagai alternatif ni ke depan. Kena maju. Juga parti UMNO sendiri yang pernah saya duduk dulu sementara sekejap. Kita duduk, kita tegur dari dalam. Kan? Konon-konon nak tegur dari dalam. Tak boleh, kita keluarlah. Sama juga dengan parti-parti lain, sama juga dengan PAS, sama juga dengan Bersatu. Kita dengan DAP minta maaf, dengan NGO, dengan DAP kita memang tak ada kompromi. Kita tolak terus. Sama juga dengan parti-parti lain. Jadi ini yang kita nak katakan. Kalau kami daripada NGO nak perlu bersatu, dalam satu perjuangan Islam dan juga Melayu ataupun bangsa Malaysia, kenapa tak parti politik yang diasaskan menggunakan agama Islam dan juga bangsa Malaysia ni duduk bersatu? Sebagai contoh, sekarang ni kita nampak agenda-agenda politik terlalu besar dan terlalu gah di mata rakyat sehingga kan mengabaikan kebajikan ataupun keperluan asas rakyat, di mana NGO ni yang terpaksa bantu politik, terpaksa buat kerja-kerja politik pula. Sebagai contoh, saya ambil pengalaman Ustaz Masrizi. Dia ada juga NGO, dia mewakili NGO Perkit dia, pergi bagi bantuan makanan dekat frontliner. Sedangkan ini semua kerja asas kerajaan yang diasaskan oleh politik. Sama juga dengan NGO Abid Liu, Ustaz Abid Liu. Ini kerja-kerja kerajaan. Tapi kami membantu. Kami ni membantu. Bila membantu, pihak kerajaan kena menyokong. Kerajaan ni dia yang diasaskan oleh politik, bukannya menghentam. Dan ada juga pihak-pihak yang cuba memecah belahkan antara NGO yang betul-betul NGO ni dengan kerajaan yang sedia ada. Kami pembela, sama ada kerajaan dulu atau sekarang, ada benda yang betul, kami akan sokong. Tapi kalau ada benda yang salah, memang kami akan tegur secara terbuka. Sebagai contoh, sekarang ni isu IC yang disebut oleh saudara Azwan tadi, saya tak nak sebut lagi. Kita ingat lagi sesi kedua. Isu IC ni sangat penting. Ada orang cakap ini isu politik. Kita bagi tahu, ya, isu politik bila dibawa oleh orang politik. Bila dia jadi kerajaan, dia dah tak sentuh. Contohnya, saya ambil kes Adib. Untuk makluman semua di luar sana, kita dalam kes Adib ni, kita tidak berdiam diri. Kita masih lagi dalam keadaan yang betul-betul kita nak tuntut keadilan kepada kes Adib. Sekarang ni, parti politik yang dulunya pernah berjuangkan ataupun NGO yang pernah perjuangkan isu kes Adib, mana dia sekarang? Itu yang kita petikai kan. Jadi orang-orang macam ni kita dah tak mengharap. Pembela kita ada stand kita ada pendirian kita. Sama juga dengan isu-isu yang kita rasakan sebagai isu pemandu mabuk. Okay? Isu pemandu mabuk. Dulu dia cakap lain, sekarang dia cakap lain. Ini semua senario ataupun kita panggil agenda-agenda politik. Itu yang menyebabkan rakyat menyampah. Saya gunakan ayat menyampah bukan kepada politik parti-parti, tetapi menyampah dengan sikap individu-individu yang
gunakan NGO, bila dah jadi kerajaan, dia jadi duduk dalam parti, dia mengabaikan apa-apa yang diperjuangkan sebelum ni. Ini kita panggil cakap tak serupa bikin. Sebab tu dalam BMF kita gunakan tagline kita, iaitu kita cakap, kita buat. Ini yang kita gunakan, dan saya juga buat teguran melalui pembela. Kita tegur dua pihak, iaitu satu pihak Menteri Alam Sekitar yang datang ke Jerantut. Saudara Azwan, bayangkan beliau datang, yang berhormat ni datang ke Jerantut, mana pegawai-pegawai dia sebelum ni yang tak pernah ke pergi bantah Aisat dari tu, yang tak pernah ke duduk dalam kempen beli produk Muslim. Kan kita nak marah menteri, mungkin kita kata menteri ni dia tak ada masa nak pergi check apa semua, tapi tak boleh ke pegawai dia pergi check. Ini yang kita persoalkan. Beli produk yang di pasar raya, bukan Islam kat tu. Pasar raya tu pula, untuk saudara Azwan tahu, pasar raya tu lah kita boykot dulu 7 hari betul-betul kosong. Kita tak masuk akal seorang timbalan menteri. Dulunya parti politik menyokong BMF, tiba-tiba pergi beli kat kedai bukan Muslim. Sama juga dengan di Perak. Apa yang jadi kepada di Perak? Saya nak jelaskan kepada rakan-rakan di sini, ini bukan luar perasaan, tapi kita gila-gila lah kan. Nak bagi tahu, di Perak sebenarnya YBS Muni pun waktu itu YBS Muni kata dia hairan NGO yang di Perak dengan di KL ni sama atau tidak. Ini orang tak tahu. Ada dalam PC dia sebut, dia ni YBS Muni kata, dia kata saya tak pasti sama ada NGO di Perak ini dengan di KL nama yang sama tetapi berbeza peranan. Kerana di Perak ni lebih politik daripada di KL. Di KL ni merujuk pada kami waktu itu. Maknanya YBS Muni respect dengan kami, tetapi di Perak dia macam pelik. Mungkin orang kata bila saya komen macam ni, orang kata saya menyokong PH. No, saya tak sokong. Saya sokong perkataan yang disebut itu. Sama juga di Perak, kenapa dilarang menganjurkan BMF? Sebab mereka berpolitik. Itu yang kita marah. Saya sebagai ketua jawatankuasa BMF, kita marah dengan orang-orang yang memperpolitikkan. Lepas tu, akhirnya hari ni, saat ini mereka, Allah tunjukkan balik, mereka beli kat kedai orang Cina. Ini jelas. Mana pendirian mereka? Inilah NGO yang dikategorikan sebagai NGO politik. Ini yang NGO politik. Tetapi pada petang ini kita nak penjelasan, tapi alhamdulillah tadi saya secara peribadi saya dapat penjelasan yang sangat jelas. Pendirian seorang salah satu parti politik, iaitu Berjasa, kepada NGO seperti kami. Jadi sedikit sebanyak melegakan hasrat kami, dan kami juga berharap kita akan bekerjasama. Kita nak bekerjasama. Pimpinan NGO kami, pembela, dah berjumpa dengan pimpinan UMNO. Kami dah berjumpa dengan pimpinan PAS. Malah sebelum PH menang dulu pun kami dah jumpa dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, pembela. Kami dah jumpa secara personal. Dan saudara Azwan pun telah memberitahu bahawa kami dah buat satu penganjuran memanggil semua parti politik untuk bersama. Cuma mungkin ada kepentingan masing-masing yang menyebabkan akhirnya Azwan, NGO seperti kami disisihkan apabila anda semua dah ada kuasa. InsyaAllah kita doakan juga Berjasa mungkin ada kuasa akan datang. Janganlah lupa kami. Mana tahu ketua pemuda Berjasa kata nak jumpa Cikgu Izzat, nak jumpa. Sorry Cikgu Izzat, sibuk lah hari ni, sibuk. Mungkin kan, sebab apa? Saya cakap teguran terus-terus. Contohnya pemuda UMNO, kita mesej dengan dia, mungkin dia reply, lepas tu tak reply dah. Sama juga dengan PAS. Dulu waktu saya bersama dengan perjuangan guru-guru, kita dengan ketua pemuda PAS pun sama juga. Dia dah naik kerajaan, dia lupa dah kita waktu tu. Tapi dia dah tukar parti lah. Dia tak duduk dalam parti PAS dia. Inilah kita harapkan daripada NGO, dengan sesuai dengan tajuk kita pada petang ini, kita nak kerjasama dengan politik, dengan parti politik. Kerjasama ni bukan makna kami NGO ni duduk dalam parti politik. Orang di luar sana kena faham. Kita kena ada satu area yang bahawa, contohnya kita ambil cadangan tadi, contoh saya ambil komen salah satu area, Ashraf Ahmad, CIJ ada cadangan tak nak suruh kerajaan gubal. Bila sebut kerajaan mesti orang politik, betul Azwan? Bila orang politik, kita kena usulkan kepada orang politik. Jadi kita tak nak kena kerjasama. Kita kena mengharapkan orang politik seperti saudara Hazwan, salah seorangnya lah parti politik yang ada di dalam Malaysia.
Jadi inilah peranan kami sebenarnya, yang kami NGO pembela ni akan mulakan langkah pada tahun 2020 untuk bersama-sama membantu politik-politik yang menegakkan Islam, yang menegakkan bangsa Malaysia. Jadi saya tinggalkan satu soalan lagi kepada saudara Hazwan. Uh, Dalam senario sekarang, okay, kita ambil yang positif, cerita yang negatif kita tolak tepi sekejap. Kita ambil cerita yang positif. Dalam parti politik sebenarnya, okay, kita dah tahu merangka kenapa bila mereka dah ada kuasa, ni kita doakan jugalah berjasa supaya ada kuasa lepas ni. Bila dah diberi amanah memegang kerajaan, kenapa masih ada sikap untuk meninggalkan atau melupakan NGO yang pernah bekerjasama satu ketika? Kita nak tanya sikit lah, mungkin akan datang saudara Razwan boleh menjiwai lah sebab dah ada kuasa, akan datang insyaAllah. Kenapa perlu ada sikap-sikap macam tu sebenarnya? Saya teringin nak tahu, tapi yang kita jangan cerita yang NGO yang kepatian, kita NGO yang baik ni, yang kita cerita antara yang dah ada kuasa dengan yang NGO yang sedia ada ni, yang bagus, yang betul-betul perjuangkan. Tapi kenapa bila dah ada diangkat parti politik ini, dia tinggal disisihkan? Bukan tinggal, disisihkan sekejap. Kenapa tu? Betul. Saya itulah pendedahan dari Cikgu Izzat tu dah 2-3 kali saya dengar daripada Cikgu Izzat sendiri. So satu yang bagi orang yang baru dengar memang terkejutlah juga kan. Tapi saya nak bawa daripada perspektif dua perkara ini, iaitu kuasa dan juga pengaruh. Kuasa dan pengaruh ni sesuatu yang berbeza. Ada beza antara bila orang dah ada pengaruh dan juga ada beza orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa ni, dia tidak akan heran pun dengan orang yang ada pengaruh. Dia tidak akan heran pun dengan orang yang ada pengaruh. Sebab orang yang berpengaruh ini tidak ada kuasa. Tetapi orang yang berkuasa ini, kalaupun dia tidak ada pengaruh, tetapi disebabkan dia ada kuasa, dia boleh buat apa yang dia suka sekalipun. Dan dua situasi yang saya sebut ni adalah situasi orang politik yang dah dapat kuasa dengan orang NGO lah. Orang NGO seperti pembela umpamanya Tuan Haji Aminuddin, Cikgu Izzat, Tuan Haji Masrizi Pekik, banyak lagi daripada NGO lain yang berada di bawah pembela. Mereka ini, kalian semua ini ada pengaruh tetapi tidak ada kuasa. Tetapi yang ada kuasa ni siapa? Orang politik. Sebab itu orang politik, bila dia nak pengaruh, dia nak mempengaruhi orang, dia akan bersama dengan orang NGO. Tetapi bila dia dah ada kuasa, dia dah tak pedulikan pengaruh sebab dia ada kuasa. Maka disebabkan itulah yang saya nak bagi cikgu faham tadi, kenapa nak jawab persoalan cikgu tu, inilah dia dua perkara yang membezakan, dua perkara yang berbeza yang merupakan yang mewakili dua entiti yang berbeza. Sebab tu orang politik bila dia tidak ada kuasa, bila dia tidak menjadi kerajaan, maka dia akan menyanding dengan NGO. Baik NGO dia ke, baik NGO yang betul-betul NGO ke, dia akan menyanding. Selagi mana dia boleh mendapatkan pengaruh dan pengaruh itu mampu untuk menjadikan dia berkuasa, dia akan bersama dengan orang NGO. Tetapi tak kala mana dia sudah mendapat kuasa, menang kerusi, menang Putrajaya dan sebagainya, dapat duduk Putrajaya, dia sudah tidak memerlukan pengaruh. Sebab kuasa itu lebih penting daripada pengaruh. Sebab itu cikgu, dalam saya melihat seruan saya ini adalah seruan kepada parti-parti politik lah juga. Sebab apa? Kita ni bila COVID-19 ini sebenarnya saya sering kali tadi pun live di Facebook NGO ISMA Kuala Lumpur, saya tekankan bahawa COVID-19 ini membawa 1001 hikmah buat orang kita, buat Malaysia umpamanya. Kita melihat bagaimana bukan sekadar kita nak tahu kita jaga diri kita sahaja, tetapi sebenarnya hikmah COVID-19 kepada politik semasa kita. Kalau seminggu lepas yang berhormat Tan Sri Muhyiddin sebut pasal restart ekonomi. Dulu ekonomi ditutup, semua kedai-kedai jualan dan sebagainya di stop, dan apabila sampai 4 Mei kita kata kita nak restart semula ekonomi. Saya katakan kepada kita semua, apa pendapat kalau kita buat restart political mind kita. Bahawasanya kita perlu restart politik untuk kita jadi
menjadikan politik ini sebagai sebenarnya satu wadah untuk perjuangan masa hadapan. Bukan perjuangan perut kita sendiri, bukan perjuangan individu. Individu yang dah 95 tahun pun kita doakan, yang 80 tahun yang bertukar-tukar jawatan daripada bakal PM5, 6, 7, 8, sekarang 9 pun kita masih angkat. Sedangkan kita ada tokoh wibawa, kita ada tokoh yang muda, tetapi kita tidak mampu untuk restart political mind kita supaya kita dapat hikmah, kita dapat gali dan ambil COVID-19 ini. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita restart lah politik ini, cikgu. Kan orang NGO tetapkan pendirian, push orang politik juga supaya orang politik ini benar-benar ataupun mendidik NGO ni, saya kira sebagai satu medium platform untuk mendidik masyarakat. Maka didiklah masyarakat bagaimana, didiklah masyarakat restart politik. Zuan, saya Kita dah mind besarkan dan skrin Zuan. ni antara hikmah yang kita dapat gali bersama adalah kita dapat tahu bahawa masyarakat sudah mula sedar bahawa bukan kita nak undi ni, tangan yang kita nak undi dalam PRU ni, kita undi sekadar bendera dacing, sekadar bendera bunga raya, sekadar bendera roket, bulan dan sebagainya. Tidak. Tetapi kita undi calon itu sendiri. Kalau kita berjaya mendidik masyarakat untuk undi calon PRU 14 yang lalu, saya kira isu tembok atap lah, isu lompat parti, jual beli sana sini ni tidak akan berlaku. Kalau kita mampu untuk mendidik masyarakat untuk undi calon Muslim yang berwibawa, kita tidak akan berlakulah yang mana kita lihat kawasan yang majoriti pengundinya orang Melayu Islam, akhirnya diberi kerusi itu kepada orang Cina, dan apabila orang yang bukan Islam ini nak memperjuangkan isu mereka, maka kita sendiri bising. Sebab apa? Sebab kita lupa yang kita jugalah yang undi mereka, kita jugalah yang support mereka untuk berada di puncak kuasa. Sebab itulah restart politik ini adalah satu perkara yang sangat-sangat penting. Kita perlu lupakan bagaimana sebenarnya untuk orang muda ni ramai, cikgu. Kan? Orang Malaysia ni hampir 70%, 80% tenaganya adalah tenaga muda. Kita nak menuju negara tua, tapi dalam tahun 2050 itu menuju ke tahun kita Malaysia negara tua. Tetapi sekarang ini dalam kapasiti rakyat Malaysia yang ramai berjuta-juta ni, majoritinya masih anak muda. Sebab itu anak muda kena keluar untuk jadikan kita ini sebagai pemimpin masa hadapan. Dan tolonglah, bukanlah kita nak kata tak setuju dengan pemimpin orang yang senior ini. Kalau cakap tua kan marah pula. Kita hormat mereka. Negarawan yang telah banyak menabur bakti kepada Malaysia negara kita hormat mereka. Tetapi seruannya adalah sudahlah, cukup-cukuplah. Kita restart political mind, kita restart. Kalau kita selalu dengar the new normal. Tetapi dalam bahasa Melayunya, kelaziman biasa. Kita buat kelaziman biasa dengan restart ekonomi, restart political mind kita. Kita buang segala perkara yang kita rasa macam, okey, ini bukan membawa faedah pun. Kalau kita lihatlah, sebelum pandemik COVID-19 ini semakin bertambah umpamanya. Kita lihat bagaimana ada 1-2 minggu yang orang kata langkah Sheraton itu sendiri pun telah membuktikan kepada kita sebenarnya bahawa political mind kita tidak boleh lagi hanya sekadar untuk mengundi berdasarkan parti semata-mata. Kita tidak boleh, anak muda khususnya, tidak boleh hanya sekadar terliur dengan political promises, janji-janji politik yang hanya akan membuatkan negara kita bertambah parah. Minyak RM1.50, RM1.20. Kalau dalam keadaan negara kita begitu menekan, tetapi janji-janji politik waktu PRU14 itulah yang membawa kepada kejatuhan kerajaan Barisan Nasional dan angkatnya kerajaan yang membawa bersama mereka isu-isu ataupun membawa bersama mereka agenda-agenda yang cukup memenatkan, sehingga kita berkumpul jutaan manusia di ibu kota Kuala Lumpur untuk membuktikan bahawa kita tidak bersetuju bahawa tanah air kita ini diperintah oleh kerajaan yang mempunyai agenda yang sangat-sangat bertentangan
dengan watan negara kita, iaitu institusi Raja-Raja Melayu, Islam sebagai agama persekutuan, Melayu sebagai tonggak pemerintahan. Ini perkara yang kita perlu faham. Sebab itu, kalau cikgu bertanya kepada saya, kenapa orang kata NGO ni sering kali ditinggalkan selepas orang politik mendapat kuasa. Saya telah jawab di awal tadi. Sebab itulah awal juga tadi saya sebut, orang NGO dia kena keras sikit. Dia kena keras dengan pendirian, dia kena berfokus dengan pendirian supaya tidak ada orang politik yang boleh macam tajuk kita hari inilah, ditunggang kan. Sepatutnya frasa yang terakhir itu yang kita sematkan bersama NGO dan juga parti politik, kita perlu bekerjasama. Kalau bekerjasama ni, saya pun pernah berborak dengan Ustaz Mas Rizie Perkip. Ustaz pun banyak luahkan. Ustaz banyak luahkan juga. Dia kata bila kita bantu rakyat, kerajaan kadang-kadang tak pandang pun kita. Kita bukan nak projek pun, kata Ustaz Mas Rizie, tetapi sampaikanlah bantuan sebab kita ini adalah tangan, NGO ini adalah tangan-tangan kepada kerajaan untuk menyampaikan bantuan. Sebab itu kerjasama politik antara parti politik dan juga NGO tidak boleh dipandang mudah lah. Sebab itu saya mengharapkan, yelah orang kata kalau terlalu mengharap ni cikgu, biasalah kan, kadang-kadang terjelupuk, kecewa. Kan, naiknya kerajaan Perikatan Nasional, tak kira lah backdoor government ke from the above, from the top of the atap ke apa ke, tetapi kita juga turut merasa pengharapan itu supaya kerajaan yang ada ini meraihkan NGO Melayu dan Islam, NGO yang ada yang membawa kepada perjuangan untuk semua rakyat Malaysia ini. Tetapi tinggal harapan mungkinlah disebabkan COVID-19 ini pergerakan agak terhad dan sebagainya, tetapi dari tindakan-tindakan yang kita nampak hari demi hari ini, seolah-olah dia nak balik semula ni cikgu kepada perjuangan siapa? Perjuangan dulu yang Dong Zong, Zhao Zong yang bersama-sama dengan DAP dan juga parti-parti dalam Pakatan Harapan. Ini yang kita takut. Kita takut sebab apa? Orang NGO sudah tidak ada yang begitu kuat. Saya risau kalau pembela tidak boleh push kerajaan hari ini sebagai check and balance seperti yang Cikgu Izzat sebut tadi. Saya takut kalau kerajaan yang ada hari ini juga adalah sama sahaja seperti mana yang kerajaan 22 bulan yang penuh dengan agenda liberal, agenda plural dan sebagainya. Ini kita baca satu komen tentang check and balance. Itu amat penting untuk mengambil bahagian memastikan pentadbiran negara berjalan baik dan terus daripada sahabat kita Musafir lalu. Kemudian saya tak nak komen lagi, saya bacakan dulu jap. Okey, pada Razak Jamlul, bagus, kita doakan berjasa dapat kerusi PR15 lagi. Ini besar tanggungjawab ni Okey, daripada Muhammad Al-Ayubi, terbaik pembela dan berjasa. Okey. Saudara Muhammad Al-Ayubi ada komen juga, setuju dengan saudara Hazwan, restart ekonomi, restart political mind. Ini anda telah dapat satu keyword pada hari ini, saudara Hazwan. Hari ini hari yang bersejarah, mungkin insya-Allah kita pegang kata-kata ni, tapi ni orang politik boleh pegang lah. Restart ekonomi, restart political mind. Macam kami NGO, kita akan restart ekonomi. Kita ada kaedah kita ada cara-cara kita, dan kita juga ada kaedah yang terbaik untuk kita restart ekonomi. Ini pun kerajaan kena dengar. Tapi hari ini dah kita ditambah dengan restart political mind ni bagus. Kita tidak menganggap politik ni adalah politik yang kotor, kerana yang kotor itu adalah individu tersebut. Tetapi kita nak memastikan politik yang dibawa adalah agenda Islam dan juga bangsa Malaysia. Juga saya bacakan komen sedikit lagi. Kudin Hani, kena didik masyarakat perlu berdiri dalam NGO, bukan politik. Setakat ini orang Melayu masih menganggap NGO sebagai berkepentingan bermusim. Betul. Ini tak dinafikan, dan menganggap parti politik perjuangan sepanjang zaman. Okey. Mindset ni kena betulkan masyarakat, dan hari ini sikit sebanyak tetamu-tetamu kita dapat dengar bahawa ada wujudnya NGO yang betul-betul perjuangkan masyarakat dan juga agenda negara, dan juga kita ada peranan politik yang diberi kuasa untuk mentadbir urus negara kita. Saya juga daripada Razak Jamlus memuji hujah-hujah daripada saudara.
Okey, Puan Ramiza Yusof harap dapat settle isu IC sebelum PRU15. Kita tak ada kira PRU15, kita kira tahun ni mesti selesai. Mana boleh kita biar sampai tahun depan. Okey, ini antara benda-benda yang kita perlu ambil berat lah. Dan saya kira alhamdulillah baru 2 soalan saudara Azwan. Baru 2 soalan. Saya nak sedia 4 soalan. 4 soalan tapi kita dapat baca 2. Jadi 2 ni pun dah cukup. Sebab nama pun sembang kan. Kita sembang sejam kan. Kita jadi sembang 2 jam kan. Kita politik ni 1 malam tak habis. Tapi tak apa. Apa pun kita nak ada satu penambahbaikan dan juga satu input-input yang baik kepada ruang lingkup sahabat-sahabat saya juga yang di kalangan rakyat Malaysia, rakyat Marhain. Kami rakyat Marhain. Kita rakyat Marhain dan juga ada juga pejuang-pejuang NGO yang lain bersama dengan CIJ selama ini kerana macam saya sendiri, kita di bawah Pembela, kita memang terus bersama Pembela sebab Pembela ni lebih awal perjuangannya daripada tahun 1997, 1999. Jadi waktu itu pun saya budak lagi. Kita pun budak lagi. Saudara Azwar pun lebih kurang kita je. Jadi dan alhamdulillah bila diberi peluang duduk di dalam sebuah badan NGO yang bagus, kita harapkan Pembela akan terus inilah. Ini antara harapan saya. Kenapa saya berharap pula dengan Pembela? Saudara Azwar mesti tertanya-tanya juga. Sepatutnya saya dalam Pembela ni kita mengangkat Pembela, tapi saya juga mengharapkan Pembela ada pendirian yang teguh. Kerana apa? Saya pun dah rasa jemu dan rasa sedih apabila ada NGO-NGO yang kita harapkan dulu mungkin dia bukan terpesong sebenarnya Azwan. Dia lebih kepada berkepentingan. Tadilah yang kita sebut mula-mula tadi, dia ada berkepentingan. Itu saja. Dan dia nak survival. Jadi kita mungkin survival kita kita ada cara kita untuk survival, tetapi kita mengharapkan rakyat Malaysia terutamanya masyarakat umat Islam yang terus memberi sokongan. Sokongan ni kita tak nak mungkin kata tak nak langsung tu mungkin tidak lah. Sebab nak bergerak pun kena ada isi minyak kereta, nak pergi mana-mana pun kena ada kos. Tapi kita sekurang-kurangnya kita nak umat Islam kita ni mendoakan kita. Mendoakan Pembela ini supaya kita dapat bersama-sama. Kita dapat bersama-sama menjadi kataan yang paling cantik atas hari ini ialah check and balance atau timbang tara kepada kerajaan. Di mana kerajaan yang diadakan oleh orang politik daripada parti politik. Jadi inilah kita harapkan supaya kerjasama ni ada. Kita tak nak nanti yang dulu kita dah pernah jumpa sebelum terbentuknya kerajaan yang ada sekarang ni, kita dah jumpa dengan pimpinan-pimpinan, akhirnya kita seolah-olah macam disisihkan. Macam saudara Hazwan sebut tadi lah, seolah-olah macam kita ni tak ada dah kepentingan sebab dia dah ada pengaruh. Dia ada pengaruh, dia tak ada kuasa. Bila dia ada kuasa, pengaruh dia letak tepi. Jadi kita harapkan supaya ini bukan agenda kita, ini bukan agenda utama kita. Yang paling penting adalah di mana letaknya Islam dalam satu-satu kerajaan dan di mana letaknya bangsa Malaysia kita. Kita nak pastikan benda tu tidak disisihkan, terutama Islam. Dan pasal isu-isu UEC dengan apa seperti Don Zong, saya tak nak sebut kerana apa, itu adalah musuh kita. Saya cakap terus terang secara peribadi, dia adalah musuh kita, musuh dalam agenda negara sebenarnya, nak menyisihkan agama Islam dan juga agenda-agenda. Malah saya nak bagi tahu kepada saudara Azwan sedikit cerita IC ni. Ada di kalangan sahabat-sahabat saya di Sabah pun menyampah benci dengan pendatang asing tanpa izin yang ada IC ni. Sama juga dengan ada sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina di Malaysia yang memang dia rakyat Malaysia, dia benci dengan parti-parti yang ada IC ni, yang penipu ni. China, daripada China yang menipu. Sama juga dengan India. Dia tak suka dengan pendatang asing India yang ada tiba-tiba ada IC. Kita rakyat Malaysia ni, kita serumpun ni, kita dah memang menyampah dengan orang luar. Tapi macam mana boleh terlepas? Ini kita akan rungkaikan. Minggu depan, saudara Azwan, saya akan buat live dekat pejabat ketua pengarah Jabatan Imigresen Malaysia. Saya akan buat live dan kita akan pastikan semua rakyat Malaysia akan tahu cerita sebenar pada minggu hadapan. Bila tu kita dah ada tempat tarikh sebenarnya. Ini kalau tak ada jawapan juga, kita nak bagi tahu kerajaan ni boleh jadi kerajaan kartun lah, senang cerita. Minta maaf cakap lah. Benda yang dah ada rekod masuk, tak ada rekod keluar. Lepas tu tiba-tiba tak ada jawapan, tak ada respon, tak ada apa. Lepas tu yang syoknya dia buat lagi operasi yang memang kita menyokong.
kita menyokong operasi tapi Hmm. kita nak jawapan yang asas kita tak ada sampai hari ini. Jadi berjasa Root mungkin cause, boleh root bantu. cause. Yes, saya daripada pembela juga ingin mengharapkan kalau salah satu parti politik iaitu Berjasa boleh bantu kita bersama-sama perjuangkan isu ini sampai selesai. Mana kalau dah ada penjelasan cukup. Kita nak penjelasan saja. Okey, di mana perginya 100,000 pelancong asing China dan India hilang dalam Malaysia. Kita nak tahu tu je. Dia bagi jawapan sama ada tak ada, hilang, mati apa semua. Dapat jawapan cukup. Itu tanggungjawab kita supaya rakyat menilai kerajaan sedia ada ni secara serius menangani masalah isu parti di Malaysia dan juga IC, dan kita nak pastikan IC kita ditukar yang baru supaya kita boleh siasat siapa dalang di belakang tabir yang menjual IC, yang menjaja IC ni daripada dulu sampai sekarang. Ini memang menyusahkan kita. Jadi apa pun saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih. Ni dah terima kasih dah ni. Sebab kita dah ke penghujung rancangan. Sekejap je Azwan, baru 2 soalan Azwan. Nanti kita buat sesi yang kedua. Kita akan jemput sekali lagi. Mungkin kita jemput Saudara Azwan lagi sekali. Kita nak bincangkan skop yang lebih luas, bukan dengan Hazwan seorang, tapi kita akan jemput lagi parti-parti politik yang lain yang sudi bersama dengan saya, CIJ, untuk kita kupas. Dan mungkin saya akan tempatkan juga Saudara Azwan, pemuda Berjasa dengan pemuda UMNO mungkin, dengan pemuda Bersatu mungkin, dengan pemuda PAS mungkin. Kita dudukkan satu stage kita nak buka ruang dan minda kita supaya saya pegang pada kata-kata Azwan, kita restart balik kita punya political minded kita. Ini yang paling penting pada petang ini, kita dapat simpulkan bahawa bukan sekadar ekonomi yang kita perlu restart, tetapi political minded kita. Dan NGO sebagai check and balance ataupun timbang tara kepada kerajaan Malaysia dan juga parti politik. Daripada saya, Cikgu Izzat Johari dan juga Saudara Hazwan, sebelum itu kita tutupkan majlis kita online kita pada petang ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Okey, apa pun saya mohon maaf kepada Saudara Azwan, minta maaf kepada sahabat-sahabat di luar sana kerana mungkin ada masalah teknikal sikit. Saudara Azwan, kena check balik tu line internet tu, mungkin ada gangguan. Orang tak puas, orang suka dengar awak bercakap tapi tak puas. Kena upgrade. Kena upgrade. Guna produk Muslim. Check balik. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap, terkasar bahasa. Kita mencari satu kesatuan, bukan di bawah apa-apa badan, tetapi di bawah satu nama iaitu Islam. Jadi daripada saya, Cikgu Izzat Johari, sekali lagi kita akan jumpa minggu hadapan, hari Isnin dan hari Sabtu setiap jam 3 petang. Kita akan live sembang sejam bersama CIJ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.